Saya, Julia Alifong, anak perempuan Enteng Fat. Saya berumur 23 tahun. Saya belajar di University College of Yayasan Pahang. Hari ini kita akan belajar subjek sains dalam pendidikan awal kanak-kanak mengenai alam hidupan. Alam hidupan terbagi pada dua, iaitu benda hidup dan benda bukan hidup. Pengajaran hari ini, objektif saya ialah saya mengharapkan kanak-kanak dapat bezakan konsep alam hidupan, iaitu benda hidup dan benda bukan hidup. Dan saya mengharapkan kanak-kanak lebih minat pelajari ilmu sains, iaitu meneroka bidang ilmu sains, dan seterusnya. Saya juga mengharapkan kanak-kanak lebih memahami alam sekeliling mereka, iaitu benda hidup dan benda bukan hidup. Benda hidup terbagi pada tiga, manusia, haiwan, tumbuhan, dan benda bukan hidup terbagi pada dua, alam semula jadi dan buatan manusia. Hai murid-murid, mari mengenali benda hidup dan benda bukan hidup. Cikgu, apa itu benda hidup? Benda hidup ialah benda yang memerlukan makanan dan juga minuman. Benda hidup boleh bernafas, bergerak dan juga membiak. Oh, baru saya tahu. Jadi, apa contoh benda hidup? Contoh benda hidup ialah contohnya haiwan seperti kucing, ikan, ayam dan juga arnab. Yang kedua adalah manusia. Contohnya adik, cikgu dan juga askar. Yang ketiga adalah tumbuhan seperti sayur, pokok dan juga bunga. Cikgu, apa pula benda bukan hidup? Benda bukan hidup ialah benda yang tidak boleh bergerak, saiz yang kekal dan juga tidak bernafas. Contohnya ialah kerusi. Betul tak, cikgu? Iya, betul. Contoh lain ialah seperti bangunan, buku dan juga kenderaan seperti kereta atau motor. Jadi, bolehkah murid-murid bezakan dan berikan contoh lain benda hidup dan juga benda bukan hidup? Apa dia benda hidup? Oh, benda hidup mesti boleh bergerak. Abah, awan itu bergerak. Adakah itu benda hidup? Tidak, sebab benda hidup juga mesti boleh membesar. Abah, ombak itu bergerak dan makin membesar. Adakah itu benda hidup? Tidak, benda hidup bukan sekadar bergerak dan membesar. Benda hidup mestilah boleh bernafas dan membiak. Jom kita saksikan video seterusnya. Kucing yang comel. Di sebelah pula terdapat anak patung kucing yang comel. Apakah yang berbeza antara keduanya? Kucing adalah benda hidup, manakala anak patung kucing itu merupakan benda bukan hidup.
Bagaimana kamu dapat mengenal pasti adakah sesuatu itu benda hidup ataupun benda bukan hidup? Terdapat pelbagai benda di sekeliling kita. Ada yang hidup dan ada yang tidak hidup. Cuba kamu senaraikan benda yang dapat lihat melalui video ini. Ayam, basikal, nenek, pokok, kasut, bunga, bola dan sebagainya. Wah, banyak benda yang kita dah senaraikan. Sekarang, kita kumpulkan semua barang ini mengikut kumpulannya. Pengajar hendaklah membahagikan benda-benda ini kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan benda hidup dan kumpulan benda bukan hidup. Sebentar tadi, kita telah mengumpulkan kumpulan benda hidup dan benda bukan hidup. Benda hidup terdiri daripada manusia, haiwan, tumbuhan, apakah yang membezakan benda hidup dan benda bukan hidup? Jom kita selidik. Benda hidup memerlukan makanan dan air untuk terus hidup. Dapatkah bayangkan apa yang terjadi jika tiada makanan dan minuman? Tanpa makanan dan minuman, kita akan mati. Benda hidup juga memerlukan udara untuk bernafas. Benda hidup juga boleh bergerak dengan sendiri. Benda hidup juga boleh membesar. Benda hidup juga boleh membiak dan melahir. Kamu telah melihat benda hidup melakukan pelbagai aktiviti harian mereka. Ada yang sedang makan, minum, melakukan aktiviti bergerak, boleh bernafas, boleh bergerak, boleh makan dan boleh membesar. Benda hidup. Seperti yang kita ketahui secara umum,
benda hidup di muka bumi ini akan mencari sumber makanan untuk makan supaya dapat meneruskan kehidupan naluri pada hari seterusnya. Benda hidup perlu bernafas untuk mendapatkan udara yang segar, iaitu oksigen. Tumbuhan yang bernama semalu ialah sejenis tumbuhan yang cepat bertindak balas terhadap rangsangan. Ia akan mengucut dengan serta-merta apabila terkena sentuhan dan akan mengembang kembali setelah beberapa minit kemudian. Gambar ini menunjukkan kitaran sepohon pokok yang menghasilkan buah. Biji di dalam buah tersebut bercambah menjadi anak benih pokok dan kemudian akan membesar menjadi sepohon pokok yang baru. Hal ini dinamakan pertumbuhan. Gambar ini menunjukkan kitaran kehidupan seekor ayam. Pada permulaannya, ibu ayam dan bapa ayam akan melakukan proses persenyawaan, maka terhasillah telur. Apabila telur tersebut menetas, maka wujudlah seekor anak ayam. Anak ayam tersebut akan membesar menjadi seekor ayam yang dewasa. Hidupan yang bernama harimau ini tinggal di dalam hutan. Harimau akan makan makanan sejenis daging. Berbeza pula dengan kehidupan seekor burung. Burung akan bergerak bebas untuk mencari makanan lalu hinggap di atas dahan pokok, dan burung akan bergerak bebas berterbangan di udara. Hidupan lembu pula kebiasaan tinggal di padang. Pada waktu pagi, lembu akan bergerak mencari makanan rumput segar untuk dimakan. Tumbuhan hijau ini sejenis rumput akan bertumbuh dengan pantasnya apabila tiba musim tengkujuh. Tumbuhan seperti pokok amat penting kepada manusia. Hal ini ia akan membebaskan oksigen dan tumbuhan menyerap hidrogen. Tumbuhan juga menjalankan proses fotosintesis di daunnya pada waktu siang. Proses fotosintesis amat penting kepada kehidupan benda hidup. Hal ini kerana tumbuhan bergantung hidup pada matahari dan sebaliknya kepada haiwan yang bergantung hidup kepada makanan sejenis daun. Hidupan seperti ikan di laut akan selalu membiak untuk menambah bilangannya dan dapat mengekalkan spesiesnya. Spesies ialah golongan benda hidup yang mempunyai sifat atau jenis yang sama. Suatu hari, Alex berlari di padang. Dia terpijak tumbuhan berduri. Aduh! Wow, tumbuhan ini boleh bergerak. Manusia dan haiwan adalah benda hidup. Bagaimanakah benda hidup bergerak? Ini cara kita melompat dan meloncat. Melompat dan meloncat. Melompat dan meloncat. Ini cara kita melompat dan meloncat sepanjang hari. Ini cara kita merangkak dan berguling. Merangkak dan berguling. Merangkak dan berguling. Ini cara kita merangkak dan berguling sepanjang hari. Ini cara kita memanjat dan berenang. Memanjat dan berenang. Memanjat dan berenang. Ini cara kita memanjat dan berenang sepanjang hari. Manusia bergerak dalam banyak cara. Antaranya berjalan, melompat, merangkak, berguling, memanjat dan berenang. Haiwan menggunakan kaki untuk melompat dan berlari. Ekor adalah berguna apabila berbuai dari pokok ke pokok. Burung boleh berjalan dan berenang. Burung mengibaskan kepak untuk terbang tinggi di langit. Ikan berenang di dalam laut. Tiram menutup rapat cengkerang untuk menyembunyikan mutiara yang berada di dalam. Melompat, berlari, berbuai, berenang, memanjat dan terbang adalah beberapa cara haiwan menjalani kehidupan. Benda bukan hidup, iaitu alam semula jadi buatan manusia. Bukan hidup, tidak memerlukan air dan makanan, tidak bernafas, tidak bergerak dengan sendiri, tidak membesar, tidak membiak. Sungai merupakan benda bukan hidup, tetapi airnya sentiasa mengalir kerana air merupakan sumber utama kepada manusia, haiwan, tumbuhan.
menjadi Tuhan sebagai tempat aktiviti melakukan fizikal. Dan gunung juga banyak kelebihannya, antaranya sebagai tempat habitat kepada haiwan liar kerana kelebihan flora. Dan flora juga merupakan perubatan tradisional kepada masyarakat dahulu. Laut merupakan tempat hidupan alam seperti ikan, udang, sotong dan sebagainya yang hidup di dalam laut. Ini menunjukkan benda hidup bergantung kehidupan pada benda bukan hidup, iaitu alam semula jadi. Air terjun merupakan benda bukan hidup, tetapi ia merupakan sumber utama kepada kehidupan sehari-hari. Hal ini kerana air amat berguna untuk manusia seperti minum, makan, energi untuk pertanian, mandi dan sebagainya. Alam semula jadi juga terbentuk beberapa musim, antaranya ialah musim bunga. Musim bunga biasanya berlaku akhir bulan Mac sampai awal bulan Mei. Musim panas. Musim panas kebiasaannya berlaku pada bulan Jun hingga Ogos. Musim luruh kebiasaannya berlaku pada bulan September hingga bulan November. Udara di musim luruh juga sejuk dan terdapat langit biru dengan sedikit awan. Musim sejuk biasanya berlaku pada bulan Disember hingga bulan Februari. Suhu yang paling sejuk muncul pada bulan Januari yang mencapai di bawah 3 hingga 6 darjah Celsius. Pasir merupakan benda bukan hidup yang amat penting kepada manusia. Hal ini kerana pasir boleh dijadikan sebagai tapak pembangunan seperti rumah dan sebagainya. Benda bukan hidup buatan manusia, iaitu hasil ciptaan manusia. Benda bukan hidup tidak boleh bergerak. 2. Benda bukan hidup tidak boleh bernafas. Bukan hidup tidak makan dan minum. Ciri-ciri benda bukan hidup yang terakhir ialah tidak membesar. Benda bukan hidup seperti penyapu tidak akan bergerak selagi manusia tidak menggunakannya. Benda bukan hidup seperti kapur tidak akan boleh membesar. Sebaliknya, ia akan bertambah pendek apabila digunakan untuk menulis di papan hitam. Buku. Bilangan buku tidak akan bertambah jika manusia tidak menciptanya atau menerbitkan buku tertentu. Hal ini membuktikan benda bukan hidup tidak boleh membesar. Pensil. Benda bukan hidup tidak memerlukan air. Hal ini terbukti apabila pensil yang terkena air berlebihan akan rumput di dalamnya. Meja. Benda bukan hidup akan duduk setempat. Meja tidak akan bergerak selagi tidak ditarik oleh manusia. Pembaris. Pembaris bukan benda bukan hidup yang tidak boleh melakukan aktiviti harian seperti manusia. Sebaliknya, kita menggunakannya dalam pengukuran matematik. Pemadam merupakan benda bukan hidup, tidak boleh bernafas dan tidak boleh bergerak dengan sendiri tanpa dipegang oleh manusia. Motorbot tidak akan bergerak selagi tidak dikendali oleh manusia. Basikal, benda bukan hidup yang tidak boleh melakukan aktiviti harian seperti manusia, tetapi kanak-kanak menggunakannya sebagai aktiviti riadah. Motosikal dijadikan sebagai contoh benda bukan hidup kerana kebanyakan masyarakat di sana menggunakan motosikal di jalan raya. Motosikal tidak memerlukan air untuk bergerak tetapi memerlukan minyak. Ia juga tidak akan bergerak selagi manusia tidak menunggangnya. Helikopter merupakan benda bukan hidup. Helikopter tidak boleh bergerak dengan sendiri selagi tidak dipandu oleh juru kapal terbang. Dan helikopter tidak boleh bernafas seperti manusia tetapi memerlukan udara yang lebih untuk naik ke awan. Kesimpulannya, jelaslah bahawa di muka bumi ini, benda bukan hidup dan benda hidup mempunyai saling bergantung dalam kehidupan antara satu sama lain. Sebagai contoh, manusia, haiwan, tumbuhan memerlukan air dalam kehidupan. Oleh itu, kita
sebagai manusia perlulah memelihara ciptaan Tuhan. Sebagai contoh, sungai. Begitu juga dengan benda hidup seperti manusia amat bergantung kepada benda bukan hidup, iaitu buatan manusia seperti kenderaan. Menghargai, memelihara dan memelihara alam hidupan seperti tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang merupakan tanggungjawab bersama. Kita semua hidup dalam satu bumi dan langit yang sama. Kita hendaklah sama berusaha untuk membina kehidupan yang sejahtera di masa hadapan. Pada akhir pengajaran ini, kanak-kanak dapat mengenali ciri-ciri benda hidup dan ciri-ciri benda bukan hidup. Melalui pembelajaran sains, kanak-kanak akan didedahkan melalui aktiviti pemerhatian, penangkulan dan penyelesaian masalah dan berfikir secara kreatif untuk menyelesaikan masalah yang berlaku di sekeliling. Makanan, air, udara, 3 keperluan asas benda hidup, la 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 la. Manusia dan haiwan perlu makanan untuk tenaga. Tumbuhan membuat makanannya sendiri. Tumbuhan membuat makanannya sendiri. Makanan, air, udara, 3 keperluan asas benda hidup, la 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 la. Manusia dan haiwan perlu air untuk hilang dahaga. Akar pokok serap air untuk membuat makanan. Akar pokok serap air untuk membuat makanan. Makanan, air, udara, 3 keperluan asas benda hidup, la 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 la. Manusia dan haiwan perlu udara untuk bernafas. Tumbuhan perlu udara untuk bernafas dan membuat makanan. Tumbuhan perlu udara untuk bernafas dan membuat makanan. Pagi ini saya akan menyanyikan sedikit lagu mengenai benda hidup dan benda bukan hidup. Benda hidup terdiri daripada manusia. Manusia boleh bernafas. Manusia boleh membesar. Manusia juga boleh makan. Manusia akan melakukan aktiviti harian. Hidup juga terdiri daripada tumbuhan. Tumbuhan boleh membesar, iaitu pertumbuhan. Seterusnya mengenai lagu Benda Bukan Hidup. Benda bukan hidup terdiri daripada kereta dan juga penyapu. Penyapu tidak akan bergerak dengan sendiri. Penyapu juga tidak boleh bernafas seperti manusia. Sekian, terima kasih kerana menonton video ini.